Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa yang kamu dah cari, apa yang kamu dah bagi pada Allah, itulah yang paling baik. Persoalan dia sekarang, apa yang kita bagi pada Allah? Wakaf kita di mana? Sedekah kita di mana? Berapa banyak dah duit yang kita sedekah? Berapa banyak dah harta yang kita sedekah? Berapa banyak dah yang kita wakaf? Itulah khairun wa abqa. Yang lain ni dapat pada orang lain. Yang kita duk tinggal ni akan dapat pada orang yang tak tahu siapa dia. Tapi bila kita wakaf, kita tak belajar pula betul-betul bab wakaf. Wakaf ni ada 4. Apa makna wakaf? Wakaf maknanya menahan ataupun tahanan. Kuf, tahan. Tahanan. Daripada segi syarak, menahan harta supaya tidak diwarisi, yang mana harta itu berfaedah, kekal, dan digunakan untuk benda yang diharuskan. Ini makna wakaf. Menahan harta supaya jangan diwarisi, yang mana harta itu berfaedah, kekal, dan digunakan untuk benda yang diharuskan oleh syarak. Syarat pertama, makna wakaf ialah benda itu mesti berfaedah. Kalau benda itu tak faedah, tidak dipanggil wakaf. Tuan-tuan, ni ada kipas angin. Ni kipas angin baru, plastik pun tak buka. Kipas angin tuan-tuan tu cabuk. Kipas patah, motor rosak. Pipi kuih pitak kat masjid. Tu imam wakaf kat masjid. Boleh pakai lagi ke? Tak boleh pakai dah. Di rumah saya buat menyemak aja. Biasa hantar ke masjid dapat pahala. Kalau tak kamu dapat pahala. Dia wakafnya kipas macam ni. Pusing tak boleh, apa pun tak boleh. Jenuh repair tak boleh. Itu bukan wakaf. Kita kata dia, kamu wakaf benda ni tak boleh pakai. Dia kata apa tak boleh pakai pula? Kalau nak pusing, tuan imam pusing sendiri. Itu tak dikira wakaf sebab tak ada faedah. Dia mesti berfaedah. Yang kedua, dia mesti kekal. Nasi bukan wakaf. Saya wakafkan pisang pada masjid ni. Itu bukan wakaf. Itu sedekah Pak Long. Saya sedekahkan bubur lambu. Saya wakafkan bubur lambu. Tak sah. Pasal dia tak kekal. Besok basi lah. Yang dikatakan wakaf, yang kekal, ni wakaf mikrofon dengan speaker. Itu elok lah. Macam tuan-tuan hari ni duit banyak, tapi wakaf baru lah mikrofon ni. Saat ada suara, saat tak ada suara, mic tuan-tuan. Wakaf, dia kekal lama. Wakaf meja, wakaf gelas. Ni gelas ni boleh wakaf. Yang tak boleh wakaf, air dalam dia. Ustaz, saya wakafkan air pada ustaz. Mana boleh wakaf, dia tak kekal. Yang ketiga, digunakan untuk tempat yang dibenarkan syarak. Tak sah wakaf kalau digunakan untuk buat hak halal hiburan. Tak mahu tuan-tuan. Lah nak buat hak hiburan pula. Hiburan malam. Merapu-rapu punya apa benda. Nak hiburan. Apa hiburan secara Islam? Carilah benda lain untuk menjana ekonomi, bukan dengan jalan haram. Jadi tuan-tuan wakafkan satu rumah. Saya wakafkan rumah ni untuk anak-anak muda belajar sehati berdangsa. Haram, tak sah sebab digunakan untuk benda haram. Rukun wakaf ada 4. Pertama, orang yang berwakaf. Syarat rukun wakaf ada 4. Nombor 1, orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf ada beberapa syarat. Yang pertama, layak berwakaf. Orang yang layak wakaf, orang yang tak gila. Orang gila tak boleh wakaf. Tak sah. Orang gila tu nama dia mak topoi. Duk pegang duit RM50, duk berjalan sebelah pendek bawa RM50. Tah mana dia jumpa kita pun tak tahu duit.
Kita ni benda hari surau. Jadi yang mana pelik kereta BBC besok tukar lain lah kereta. Nanti orang panggil bodoh-bodoh cerdik payah tuan-tuan. Nak kata bodoh cerdik, nak kata cerdik bodoh. Orang macam tu wakaf dia sah. Kalau bodoh-bodoh cerdik, yang tak sah bodoh tu. Yang kedua, syarat orang yang berwakaf jangan dipaksa. Tak sah wakaf orang dipaksa. Mak dia kata, Din, mak ni tak ada siapa nak bela. Boleh tak mak duduk dengan kamu? Boleh mak. Tapi syarat, mak kena wakaf 5,000 dekat surau. Baru saya bela mak. Tak sah wakaf. Sebab dipaksa. Yang ketiga, mesti harta dia sendiri. Bukan harta orang lain. Saya ni hutang Cik Omar 1,000. Janji nak bayar 1 November. Saya pun nak pergi bayar 1 November RM1,000. Sampai tengah jalan jumpa masjid nak dibuat baru. Saya pun ambil duit Cik Omar 500 bagi kat masjid wakaf. Jumpa dengan Cik Omar, Omar, ni hutang saya 1,000 hari tu, 500 saya bayar. Omar tanya saya, mana lagi 500? Saya dah wakafkan atas nama kamu dekat masjid depan tu. Apa duit aku pula kamu wakaf? Tu pula, ni pahala untuk kamu. Ingat kita nak mati semua, oi, kata dia. Memanglah nak mati, tapi aku nak pakai duit. Tak sah. Pasal bukan dia punya. Tuan-tuan ingat cerita 3 Abdul. Abdul Wahid, dia lelong harta Siddiq Segaraga. Kan Ahmad Nispu tu penjual barang-barang purba. Bila dia mari panggil, tuan-tuan semua, hari ini Siddiq Segaraga akan beri zakat. Siapa yang nak ambil barang-barangnya, dipersilakan, kata P. Ramli. Pakat serbu masuk semua. Habis meja-meja Siddiq Segaraga dengan penasihat 25% pun habis diangkut. Duduk atas lantai Ahmad Nispu. Tengah dah P. Ramli tengok rumah kedai tu kosong. Mai Tok Syekh bawa anak yatim pula. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Mereka berjalan slow ya. Pasal apa? Nak habiskan lagu. Daripada jarak jalan tu nak sampai kedai tu dekat je. Kalau jalan laju-laju tak dan habis lagu tu. P. Ramli pun tanya, ya Tuan Syekh, apa yang Tuan Syekh nak? Saya mencari asrama untuk sekolah anak-anak yatim. Nampak Haji bakhil. Kebetulan Tuan Haji, kebetulan bapa mertua saya nak mewakafkan tanah ini, rumah ini. Masuklah Tuan Haji, inilah rumah. Anak-anak semua, inilah asrama kita ya, anak-anak kita dah. Masya Allah. Macam mana hang boleh wakaf? Itu bukan harta kamu, itu harta Siddiq Segaraga. Itu contoh. Mana boleh wakaf orang punya? Saya ni ustaz sakit nak mati. Saya pesan pada anak saya, kalau bapak mati, kamu pergilah rumah tu imam, wakafkan kereta dia untuk anak yatim. Matilah saya. Anak saya pun jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, sebelum bapak saya mati, dia pesan kereta Tok Imam tu kena wakaf. Menang Tok Imam, baik pula kereta aku. Apa kena mengena aku dengan bapak kamu? Oi tuan-tuan, mana boleh macam itu? Wasiat macam itu tak sah. Sebab ada mak yang wasiat pada anak jantan, kamu jangan kahwin dengan dia, kamu kahwin dengan budak itu. Cadangnya perempuan ni dengan laki-laki ni nak kahwin, tak jadi kahwin. Laki-laki tadi kata, sebelum mak saya mati, mak saya pesan suruh kahwin dengan budak tu. Anak dara ni datang jumpa saya, kena ketunaikan wasiat macam ni ustaz. Mana boleh tunai? Wasiat tu melibatkan orang lain. Tak boleh. Wasiat melibatkan harta sendiri, bukan orang lain. Kalau macam tu seronok lah. Din, sebelum mak mati ni, mak nak wasiat pada kamu, kahwinlah dengan Nasya Aziz.
Dipilih pula tu Adibah Noh tak nak dia. Nak Nasir Aziz je. Tak kepening Nasir tu. Ini kena faham tuan-tuan. Nak wakaf pun mesti harta sendiri. Yang keempat, yang dikatakan harta sendiri, orang yang berwakaf itu ialah orang yang tertentu hidupnya. Kalau orang tu dah mati, maka bolehlah si orang yang hidup mewakafkan kepada orang yang atas nama si mati. Boleh. Dia kata, saya wakafkan tanah ini atas nama mak saya, arwah mak saya. Harus. Okey, ataupun wasiat daripada si mati juga adalah harus. Itu yang pertama. Yang boleh berwakaf juga ialah orang kafir. Kalau orang kafir nak bagi pada tuan-tuan, orang kafir nak bagi pada tuan-tuan ni, kapek, boleh ambil? Tak salah. Saya bagi kapek, yang berhormat bagi kapek, balun lah, pun salah. Dipersilakan. Jangan duit yang kita tahu duit haram sudah. Dia bagi peruntukan dia sebagai yang berhormat, silalah. Ataupun raya nanti dia bagi lembu seekor. Untuk balai Islam ni dia bagi lembu seekor. Yang berhormat apa-apa India ke apa ke boleh ambil. Atau ustaz nak korban atas nama India tu, ustaz jangan, tak sah. Saja aku sebelah korban lembu ni atas nama guna segeran kerana tak sahnya, haram lagi ada. Boleh ambil lembu tu. Nak korban atas nama apa ustaz? Ya Allah, itu pun tak tahu bro. Sekarang ni dia bagi lembu. Tuan-tuan letak lembu ni atas pentas. Baik, siapa yang nak korban? Satu bahagian murah je, 200 je. Bagi 200 je, 200 je. Tempat lain 400, saya 200. Kita balik Islam pasal lembu free, 200 je. Ambil 7 orang, dapat 1,400, masuklah tabung surau. Itulah cara dia. Jangan duk pening pula. Sekarang nak buh nama siapa? Pengurusi kata nama saya lah. Saya pengurusi surau. Banyak cantik bro. Kami nak dapat apa ni? Sekarang jalannya ialah buka tender. Siapa yang nak bagi korban paling tinggi untuk 7 bahagian? Ataupun saya nak buat seekor lembu tu, saya seorang, saya beli 3,000, saya korban. Alhamdulillah. Bawa loceng lah. 3,001, 3,002, 3,003. Silakan. Bukannya susah. Ada tempat yang bergaduh, ada tempat yang halau lembu tu balik. Mana sah? Orang India bagi. La ilaha illallah. Apalah tak cerodik tuan-tuan. Orang bagi, ambil. Cara dia gitulah. Masukkan tabung balik. Baik. Itu syarat yang rukun yang pertama. Rukun wakaf yang kedua ialah harta yang diwakafkan. Mesti jelas. Harta tu apa? Berfaedah, tahan lama, hak milik dia, bermanfaat, kekal lama. Ini dipanggil sebagai rukun wakaf nombor 2. Yang ketiga, kepada siapa dia wakafkan? Sekolah ke, anak yatim ke, masjid ke, orang individu ke? Yang haram wakaf ialah untuk diri sendiri. Aku wakafkan rumah ini untuk diri aku. Gila ke orang tu? Tak sah. Tapi dia boleh wakaf pada anak-anak dia. Aku wakafkan rumah ini untuk anak-anak aku. Maknanya anak-anak dia tak boleh wariskan harta tu. Katakan anak dia ada 5 orang. 5 orang ni rumah tu tak boleh bahagi. Wakaf atas 5. Kalau mati 5 ni ustaz, 5 ni mati, apa jadi ustaz? Tak boleh dapat pada cucu. Sebab dia kata wakaf pada anak. Sebab itu kalau tuan-tuan nak wakaf pada anak, tuan-tuan sebut macam ni. Kalau aku mati, rumah ni aku wakaf atas kamu berlima. Kalau kamu berlima mati, cucu tak dapat, menantu tak dapat. Isteri kamu pun tak dapat. Suami kamu pun tak dapat. Wakaf ni jatuh pada asrama anak-anak yatim. Sah. Sebab itu pembahagian wakaf ada 3. Yang pertama,
wakaf yang terjadi awal-awal. Awal-awal dah jadi wakaf. Saya dengan ini mewakafkan mikrofon ini untuk surau. Awal-awal dah jadi wakaf. Yang ni surau punya. Saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim. Silakan duduk. Sekarang pun dah jadi wakaf. Yang kedua, wakaf di akhir. Saya wakafkan rumah ini selepas saya mati untuk anak-anak yatim. Itu wakaf nombor 2. Wakaf nombor 3, wakaf yang terputus di tengah-tengah. Contoh, saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim. Baitur Ridwan. Kalau Baitur Ridwan tutup, saya wakafkan pula tanah ini kepada asrama anak yatim Baitul Ihsan. Maknanya dia terputus di tengah-tengah. Okey. Termasuk juga yang tidak sah wakaf ialah wakaf bertempoh. Saya wakafkan ladang kelapa sawit ni sampai 20-20. Sebab 20-20 saya nak pencen. Saya nak ambil balik. Jadi sebelum saya ambil ni, ambillah dulu dekat masjid saya wakaf. Tidak sah wakafnya. Dan yang keempat, rukun wakaf ialah lafaz. Tuan-tuan kena lafaz. Saya wakafkan RM500 ini untuk membeli tanah 10 kaki persegi untuk dibuat masjid. Kena sebut. Jangan duduk diam-diam. Ambil lah. Ambil. Ambil itu untuk apa? Kena sebut saya wakaf. Kalau tak nak sebut, tuan-tuan boleh tulis isi borang. Saya nama sekian-sekian membeli 10 lot kaki persegi dengan harga RM5,000 untuk diwakafkan. Isi borang, tapi isi borang sebut dengan tulisan. Sebab banyak orang yang wakaf senyap-senyap. Bila dia senyap-senyap, bagi. Tak payah sebut pun tak apa. Walaupun dia niat, dia tak sebut apa tujuan dia bagi duit tanah dan sebagainya, dibimbangi wakaf tersebut tak jadi wakaf yang berpanjangan.